maksud keanjalan penawaran. Elasticity of supply, keanjalan itu dalam bahasa Inggeris elasticity. And then supply itu adalah penawaran. Kalau permintaan kita panggil demand. Apa maksud atau definisi untuk keanjalan penawaran? Mengukur darjah tindak balas kuantiti ditawar akibat perubahan harga barang itu sendiri. Ataupun mengukur perubahan kuantiti ditawar. Sebab dalam formula kita tulis perubahan kuantiti ditawar akibat perubahan harga barang itu sendiri. So maksudnya kita compare kuantiti yang ditawar dengan harga barang itu sendiri. Satu barang sahaja. Bukan dengan barang lain. So this is the definisi. So based on this definisi, bila you tulis formula, formula untuk keanjalan penawaran ataupun rumus dia, keanjalan penawaran harga sama dengan peratus perubahan kuantiti ditawar. Over peratus perubahan harga. So sama macam keanjalan permintaan harga. So now kita change permintaan harga tu kepada penawaran harga. So sini formulanya akan jadi perubahan kuantiti ditawar. Tengok contoh pengiraan. Untuk singkatan, singkatan untuk keanjalan penawaran kita guna ES. Keanjalan penawaran, because supply itu S, kita guna supply lah. ES equals to perubahan kuantiti ditawar, bukan diminta. Ditawar, QS over peratus perubahan harga. So formula sama macam keanjalan permintaan juga, cuma di sini sekarang kita tukar kepada kuantiti ditawar. So you must know which one is your harga asal, harga baru, kuantiti asal, kuantiti baru. Baru you boleh kira dengan betul. So far all this kan? Alright, so this one should be easy lah for you all. Kita tengok. Contoh kiraan di sini, dia tunjuk contoh kiraan. Hitungkan keanjalan penawaran apabila harga X turun dari 6 ke RM2. Daripada RM6 kepada RM2. So di sini, alright, dia start daripada 6. So maksudnya harga asalnya akan jadi 6. And then harga barunya akan jadi 2. So kuantitinya ambil pada tingkat harga yang sama tu. Bila harga RM6, so kuantiti asalnya ialah 8. And kuantiti barunya adalah 4. So if you kira jawapan ini, you akan dapat nilai keanjalan penawaran 0.75. Cuba kira dapat tak? Dapat. Saya kira 3/4. 3/4 tu biasanya dalam soalan kuantitatif jawapan mesti dalam 2 angka perpuluhan, 2 decimal point. So pecahan tu kita tukar kepada perpuluhan lah. So it will be 0.75. Saya bagi masa 2-3 minit untuk yang lain cuba. Alright, then I sambung. Ken? Yang lain yang belum cuba tadi, dah cuba ke? Dah. Boleh continue? Boleh. Boleh so sekarang nilai keanjalan penawaran kita dah dapat 0.75. So apa yang kita sudah belajar, kita sudah tengok definisi dah. And then the rumus dah. Cara kiraan dah buat. Now mentafsirkan nilai keanjalan. Apa maksud 0.75 di sini? So kalau kita tafsirkan, sama macam dalam keanjalan permintaan.
Okey, macam mana nak tafsirkan? Okey, tadi harga barang tu turun daripada RM6 kepada RM2. Right? And then kuantitinya pun turun. So, macam mana kita nak tulis? Tafsirannya ialah bila harga turun sebanyak 1%, okey, kuantiti yang ditawarkan turun sebanyak 0.75%. Okey, so itu tafsiran dia. Okey, macam mana nak tentukan harga turun all this? You tengoklah harga tu dari berapa ke berapa. So tadi contoh dalam yang diberi tadi dari RM6 kepada RM2. So kita letak harga turun dari turun sebanyak 1%. So kuantiti yang ditawar pun turun sebanyak 0.75%. Itu maksud tafsiran nilai keanjalan. Boleh ya? Boleh. Okay. Boleh. Now, okay, yang ini untuk harga naik pula. Contoh untuk harga naik. Raja menunjukkan kelok penawaran barang X. Okey, hitungkan keanjalan penawaran apabila harga barang X naik dari RM2 kepada RM5 pula sekarang. Okey, so now harga naik dari RM2 kepada RM5. Okey, cuba kira and then check jawapan kamu 0.33 sepatutnya lah. Alright, cuba sekarang. Okey, boleh? Semua dah cuba? Dah. Dah. Right. Okey, dapat 0.33, betul jawapan? Betul. Okay, now based on nilai keanjalan penawaran here. Okay, macam mana kita nak tafsirkan nilai keanjalan ini? Apa yang perlu ditulis? Macam contoh tadi kan? So yang ini, alright, 0.33. So macam mana kita nak tafsirkan nilai keanjalan penawaran ini? Ayatnya? Harga meningkat 1%, kuantiti ditawarkan meningkat 0.33%. Yes. Okay, bila harga naik 1%, okay, sebab harga di sini naik. Okay, harga barang X naik dari RM2 ke RM5. So, bila harga naik 1%, kuantiti yang ditawarkan juga naik, okay, sebanyak 0.33%. Okay, hubungan dia positif kan, keanjalan penawaran. So, dua-dua akan naik lah. Alright. So, always compare bila harga naik 1%. Okay. Then, kuantiti yang ditawar naik berapa persen bergantung kepada dia punya nilai keanjalan. Okay. Okay, ini jawapannya tadi. Alright. Okay. So, that is about definisi keanjalan penawaran and then the rumus keanjalan penawaran, menentukan nilai keanjalan, pengiraan nilai keanjalan and then mentafsirkan nilai keanjalan. Semua kita dah lihat. Alright, so now kita tengok membezakan pelbagai darjah keanjalan penawaran. Alright. Okey, yang ini pun sebenarnya sama macam apa yang kita belajar dalam keanjalan permintaan. Darjah keanjalan permintaan ada berapa? 5. 5, right? Apa dia? Yang pertama ialah? Anjal. Yes. Yang number 2? Tak anjal. Tak anjal. Anjal satu. Dan anjal 1. Anjal sempurna. One more? Anjal sempurna. Tak sempurna. Yes. Alright. Okay, so the same, nama dia sama saja. Okay, maksudnya darjah keanjalan tu namanya kekal sama. Cuma yang bezanya ialah kelok. Kelok kalau untuk keanjalan permintaan kita lukis kelok permintaan. So untuk keanjalan penawaran kita lukis kelok penawaran. Okay, tapi namanya sama saja. So now we have anjal, tak anjal, anjal 1, anjal sempurna, tak anjal sempurna. Okay, so ada 5 jenis darjah keanjalan. Okay, apa bezanya? Konsepnya pun sama macam kita lihat dalam keanjalan permintaan. Okay,
So how we compare? Macam mana kita nak tentukan yang mana satu anjal, yang mana satu tak anjal? Dia based on apa? Macam mana kita tentukan tu? Peratus perubahan. Yes, peratus perubahan. So kita compare peratus perubahan apa dengan apa? Kuantiti ditawar Kuantiti. Yes. dengan harga. Yes, kalau keanjalan permintaan kita ambil kita tentukan peratus perubahan, kita bezakan peratus perubahan kuantiti diminta dengan harga, peratus perubahan harga. So the same concept here, cuma kita sekarang tukar kepada bandingkan antara peratus perubahan harga dengan peratus perubahan kuantiti yang ditawarkan. Okay, so sama saja, cuma tukar kepada penawaran. Okey, ini yang pertama. Kelok yang anjal. Okey. So kalau kelok yang anjal untuk penawaran, okey, when you lukis your kelok penawaran, dia mestilah berbentuk lebih apa? Bentuknya Landai. landai. Okey. So bila dia jadi landai, okey, bila you compare dua tingkat harga dengan kuantiti, you akan dapati bahawa dia punya perubahan kuantiti dia, kuantiti yang ditawar, perubahan ini Q0 dengan Q1. Okey. Perubahan harga di sini P0 dengan P1. So andaikan harga naik dari P0 ke P1. Apa berlaku kepada kuantiti yang ditawar? So kuantiti yang ditawar naik daripada Q0 ke Q1. Alright? So when you compare the perubahan dia, jarak antara dua tingkat itu, kita akan dapati bahawa untuk kelok yang anjal, okey, peratus perubahan kuantiti yang ditawar lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okey, macam mana tahu? Sini tak ada angka, tapi how to tentukan? You tengok jarak antara dua tingkat kuantiti itu. So di sini jarak dia lebih besar. Okay, so jarak yang lebih besar ni menunjukkan bahawa perubahan Q di sini lebih besar daripada perubahan harga. Okay, so kelok yang anjal, okay, ini wujud bila peratus perubahan kuantiti yang ditawar lebih besar daripada peratus perubahan harga. So bila perubahan kuantiti dan harga kita compare tu, contohnya katakan harga naik 10%. So kuantiti yang ditawarkan mestilah lebih daripada 10%. Mungkin 20% ke 30% ke macam tu. Okay? So nilai keanjalan dia akan menjadi lebih daripada 1. Okey, so nilai keanjalannya akan dapat, bila kita kira nilai keanjalan tu, kita akan dapat nilai keanjalan tu lebih daripada 1 tapi kurang daripada infinity. So kalau lebih daripada 1, contoh 1.2 ke 1.3 ke, so nilai keanjalan dia akan jadi macam ni. Okey, lebih daripada 1. And kelok penawarannya berbentuk landai. Okay, so bila kelok anjal, okay, kelok penawaran anjal, so you kena lukis kelok penawaran yang berbentuk landai, and then bila tunjuk perubahan antara harga dan kuantiti, peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okay, and nilai keanjalannya mesti lebih daripada 1 tapi kurang daripada infinity. Okay, so sama juga kan macam permintaan. Cuma bezanya kalau permintaan kita lukis kelok permintaan yang berbentuk landai. Sini kelok penawarannya berbentuk landai. Okay, so this is first one. Second, tak anjal ataupun kurang anjal. Kalau kurang anjal, kita kena lukis kelok penawaran yang berbentuk curam. Okay, so you lukis kelok yang berbentuk curam and then you compare. Okay, let's say harga naik dari P kepada P1. Apa berlaku kepada kuantiti yang ditawarkan? Naik juga daripada Q
kosong ke Q1. Okey, tapi dari segi perbezaannya ataupun perubahannya tu, di sini kita akan dapati bahawa peratus perubahan kuantiti yang ditawarkan kurang daripada peratus perubahan harga. Okey, jarak antara kuantiti di sini lebih kecil berbanding dengan jarak perubahan harga. Okay, so that's why here peratus perubahan kuantiti ditawar kurang daripada peratus perubahan harga. Okay, so contoh di sini katakan harga naik 10%. So kuantiti yang ditawarkan akan kenapa turun kuantiti yang ditawarkan, harga naik, kuantiti yang ditawarkan turun ke naik? Naik. Naik tapi sikit. So dia akan naik juga naik kurang daripada 10%. Ini ada kesilapan type kuantiti yang ditawar naik kurang daripada 10%. So untuk kelok yang tak anjal, nilai keanjalannya mestilah kurang daripada 1 tapi lebih daripada kosong. Okay, so maksudnya contoh 0.2, 0.3 itu menunjukkan keloknya tak anjal. Okay, so nilai keanjalan adalah antara kosong dengan 1 dan kelok penawaran berbentuk curam. Okay, so this is for tak anjal. Okay, yang seterusnya anjal 1. Okay, so kalau anjal 1, okay, you kena lukis kelok penawaran dia start daripada origin. Okay, start daripada origin. Start origin maksudnya di sinilah titik kosong tu, titik asalan dia. Okay, so bila dia start daripada origin, we assume it is 45 degrees kan, 45 darjah, betul tak? So bila 45 darjah maksudnya kita bahagi sama besar, then kita akan dapat perubahan kuantiti dan perubahan harga tu sama besar. Dia sama besar. So contoh di sini, let's say harga naik daripada P0 ke P1. So apa berlaku kepada kuantiti yang ditawarkan? Meningkat dari Q0 ke Q1. And then perubahannya di sini, peratus perubahan kuantiti sama besar dengan peratus perubahan harga. Perubahannya sama besar. So untuk anjal 1, peratus perubahan kuantiti yang ditawar sama besar dengan peratus perubahan harga. Contoh harga naik 10%, kuantiti ni sebab dia tukar, saya rasa cikgu tukar daripada keanjalan permintaan kan, slide tu dia dia tukar kepada penawaran, so dia lupa nak tukar ni. Kuantiti yang ditawarkan sini Meningkat. naik. Yes, atau meningkat lah. Bila harga naik 10%, kuantiti ditawar naik juga sebanyak 10%. So sama besar. Then we will get nilai keanjalan sama dengan 1. Ataupun anjal 1 ni juga dikenali sebagai unity. Anjal unity. Kelok penawaran mesti bermula daripada titik asalan. Bila dia mula dengan titik asalan atau origin, maksudnya dia 45 degrees, perubahan harga dan kuantiti itu akan jadi sama besar. Perubahannya sama besar. That's why you have to start with origin dia. So this is anjal 1. The next one, anjal sempurna. Kalau anjal sempurna di sini, bentuk kelok penawaran untuk anjal sempurna sama macam kelok permintaan juga. Bila anjal sempurna, dia akan jadi satu garis mendata. So tingkat harga tetap tapi kuantitinya boleh berubah. Alright. Dan nilai keanjalan di sini bila anjal sempurna, dia akan jadi infinity. Tidak terhingga. Apa maksudnya di sini? Pengeluar hanya menawarkan barang pada tingkat harga tertentu.
Contoh di sini, bila harga P kosong, pengeluar tu mengeluarkan barang. Okey, apa berlaku kalau harga tu lebih rendah? Lebih rendah daripada P kosong. Tiada pengeluaran. Pengeluar tu tidak akan mengeluarkan barang tersebut. Okey. Bila harga turun, dia tidak akan mengeluarkan barang tersebut. Mungkin sebab apa? Sebab harga ini adalah harga minimum yang dia boleh jual. Okey, kalau dia turunkan lagi harga, mungkin dia tak boleh menampung kos pengeluaran. So, mungkin dia rugi. So, lebih baik dia tutup operasi. Okay, that's why bila harga turun, dia tidak akan menawarkan barang. Tapi bila harga naik, kuantiti tu akan meningkat dengan banyak. Okay, harga naik, kuantiti yang ditawarkan infinity. Harga turun, kuantiti ditawarkan sifar. Okay, so kenaikan harga menyebabkan kuantiti yang diminta adalah infinity. Okay, kenaikan bila harga barang naik dia akan jadi infinity lah. Kalau turun dia akan jadi sifar. Okay, so kelok penawaran di sini berbentuk mendata. Okay, selari dengan paksi kuantiti. Okay, so this is anjal sempurna. Nombor 4 nombor 4 bukan nombor 2. Okay, and the last one, tak anjal sempurna, right? Ini apa? Tak anjal sempurna. Oh, dia terlepas Okay, ini the last one, the tak anjal sempurna. Okay, tak anjal sempurna. So, keloknya satu garis mendata. Okay, satu garis yang mendata. Bukan mendata, menegak. Okay, so di sini apa yang tetap? Kuantiti. Okay, kuantiti dia adalah tetap. Tak kira berapa harganya. So, untuk tak anjal sempurna, okay, nilai keanjalannya adalah kosong sebab perubahan kuantitinya kosong. Tak ada perubahan kuantiti. Kuantiti adalah tetap. Okay, so nilai keanjalan adalah kosong. Okay, di sini apa berlaku? Perubahan harga barang tidak memberi kesan kepada kuantiti ditawar. Okay, so kalau harga naik ke, harga turun ke, kuantiti yang ditawar tetap sama. Okay, iaitu ES, bukan ED ES equals to 0. Keanjalan penawaran sama dengan kosong. And kelok penawaran berbentuk garis menegak. Okay, kelok penawaran berbentuk garis menegak selari dengan paksi harga. So ini adalah bentuk kelok darjah keanjalan. Okay, yang kita belajar dalam permintaan. So the same thing untuk penawaran, cuma sekarang kita ubah kuantiti yang diminta tu kepada kuantiti yang ditawar. Okay, and then this is the rumusan. Okay, kalau keloknya berbentuk anjal, then nilai keanjalannya adalah between 1 dengan infinity. Okay, maksudnya dia mesti lebih daripada 1 tapi kurang daripada infinity. Okay, keloknya berbentuk Landai. Okay, peratus perubahan kuantiti ditawar lebih besar daripada peratus perubahan harga. Yes, peratus perubahan harga. Okay, untuk tak anjal, nilai keanjalannya mestilah lebih daripada kosong tapi kurang daripada 1. Keloknya berbentuk Curam. Peratus perubahan kuantiti ditawar Lebih daripada kosong, kurang daripada 1. no, compare with the peratus perubahan kuantiti and harga. Oh, Peratus perubahan kuantiti. perubahan harga lagi besar daripada kuantiti. Kuantiti diminta, kuantiti ditawar kurang daripada peratus perubahan harga. Okey. Anjal 1 maksudnya nilai keanjalannya mesti sama dengan 1. Okey, di sini keloknya mesti bermula daripada mana? Titik asalan. Titik asalan. So what happened to the perubahan kuantiti ditawar dengan perubahan harga? Sama besar. Okey, peratus perubahan kuantiti ditawar sama dengan peratus perubahan harga. Okey, anjal sempurna maksudnya nilai keanjalannya infinity. So keloknya berbentuk
Hari. Mendata. Okay, mendata. And then kalau harga turun lagi rendah daripada nilai harga tersebut, apa berlaku? Tiada pengeluaran. Tawar, Sama tak ada dengan kosong. pengeluaran. Zero. Kalau harga naik, kuantiti yang ditawar menjadi infinity. Infinity. Okay, and untuk tak anjal sempurna, okay, nilai keanjalannya zero. Okay, keloknya adalah satu garis Mereka. menegak. Okay, so di sini tak kira berapa perubahan harga, perubahan kuantitinya tetap sama. Tak ada perubahan kuantiti. Okay, so itu kesimpulan yang kita dapat daripada darjah keanjalan. Boleh? Boleh. Okay, so this is the question, faktor-faktor yang menentukan keanjalan penawaran tu. Okay, so this is the last part lah. So ini soalan dia. How long you need? 10 minutes? 15 Boleh. minutes? 50? 15 So 9:20, around 9:20 kita bincang. Kita tengok jawapan, you just mark your answer and then you turn in. Dah? Okay. Okay, start now. Yang pertama untuk barang situasi nombor 1. Okay, harga 3 dan 4. Okay, kuantiti 15 dengan 45. Okay, berapa nilai keanjalan? 2. Alright, betul? Betul. Okay, you just mark with your, ada red pen tak? Ada. Kalau ada guna red pen, kalau tak ada tak apalah, you just guna whatever pen yang you ada, you just mark. Okay, dalam latihan kamu terus turn in nanti, senang. Okay, and then macam mana nak tafsirkan nilai? So bila harga naik 1%, kuantiti yang ditawarkan naik sebanyak 2%. Okay, tu yang untuk jawapan B tadi dah, tafsirkan nilai. Okay, yang kedua. Okay, situasi nombor 2. Okay, nilai keanjalannya ialah 0.33. Okay, 0.33. So bila harga naik 1%, kuantiti yang ditawarkan naik sebanyak 0.33%. Okay, and then dia tidak anjal Yang tadi anjal, right? Yang nombor 1 tadi lebih berapa tadi? 3. 2. So permintaan barang adalah anjal. Okey, harga naik 1%, kuantiti yang ditawarkan naik 2%. Situasi 2, nilai keanjalan 0.33. Okey, so penawaran barang tak anjal. Bila harga naik 1%, kuantiti ditawarkan naik 0.33%. Yang ketiga, situasi nombor 3. Okey, so kuantiti di sini juga naik. Okey, tapi nilai keanjalan dapat 1. Okey, ngam-ngam 1. So dia adalah anjal 1. Okey, so takrifannya bila harga naik 1%, kuantiti yang ditawarkan juga naik 1%. Okey, and then the next one, situasi yang keempat yang ni 4. Okey, kuantiti tak berubah. Okey, so kuantiti tak berubah. So nilai keanjalannya menjadi sifar, kosong. So bila kosong maksudnya harga naik 1%, kuantiti ditawarkan tidak berubah. Okay, tiada perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan. Okay, tu je kan? Okay, dah. Ada yang tertinggal ke? Tak ada. Tak ada kan? Okay.